perkara keempat, rang undang-undang. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita masih lagi dalam sesi membahaskan rang undang-undang perbekalan dalam kurungan 2021-2020, usul pembangunan Negeri Sembilan 2021 dan usul menunjukkan kasih titah ucapan diraja dibuat sekali ya. Oleh itu saya persilakan kepada ahli yang berhormat yang ingin mengambil bahagian. Saya persilakan Yang Berhormat Antau. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua kerana memberikan keizinan kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan belanjawan 2021 yang telah pun berjaya dibentangkan oleh Yang Berhormat Sekamat bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan, dan ia merupakan satu bajet yang saya jangkakan menepati keadaan semasa. Kerana Datuk Pertua, bajet yang dibentangkan tersebut dapat nampaknya memberikan banyak inisiatif-inisiatif dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penduduk di Negeri Sembilan memandangkan keadaan semasa yang amat genting. Pendapatan penduduk, pendapatan rakyat bertambah kurang. Ramai orang yang telah pun kehilangan pendapatan, walaupun tadi Yang Berhormat Exco Kerajaan Negeri Sembilan mengatakan kadar pengangguran kita di tahap 3%, tetapi itu pengangguran jika dikajikan kepada orang yang bekerja dan berhenti kerja. Betul. Bilangan siswazah menganggur pun dah ramai, melebihi 5,000 orang di Negeri Sembilan ini kalau kita ikut kita punya bancian siswazah yang menganggur. Itu tak termasuk Datuk Pertua orang yang dulunya bekerja sendirian, yang bekerja tanpa ada payroll kerana mereka ini kerja sendiri mengambil upah dan ataupun bekerja sebagai pekerja-pekerja yang bekerja separuh masa. Ini jelas Datuk Pertua dalam masyarakat kita pada hari ini kesempitan hidup itu amat menekan. Bukan saja di Negeri Sembilan tetapi bukan saja di Malaysia tetapi seluruh dunia. Ini merupakan suatu fenomena yang baru yang tak pernah dihadapi oleh dunia, tetapi kita perlu hadapi dan kita perlu cekal hati untuk kita menghadapi fenomena dan juga isu yang sebegini. Maka segala usaha perlu kita lakukan bersama untuk kita pastikan pengakhir ceritanya ialah rakyat Negeri Sembilan, rakyat negara ini khususnya di Negeri Sembilan mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Suatu dasar yang perlu kita gubal, satu rang undang-undang yang perlu kita luluskan untuk kita menghantar suatu mesej yang kuat kepada rakyat bahawa kerajaan berusaha sedaya upaya untuk menjaga rakyat. Dan ini perlu kita lakukan, dan bagi pihak pembangkang di Negeri Sembilan ini betul-betul kita tidak ada apa-apa masalah jika kerajaan membuat belanjawan yang begitu besar sekali defisit. Tak pernah terjadi dalam sejarah Negeri Sembilan defisit yang begitu besar sehinggakan sampai 25% daripada pendapatan ataupun revenue negeri. Tapi itu bukan isunya sekarang. Bahkan dalam saya punya perbahasan semasa sidang Dewan yang lalu yang diadakan pada bulan September, kita menggesa supaya Kerajaan Negeri Sembilan mengambil langkah yang sepatut dan on the best effort basis untuk menjaga kepentingan rakyat. Bukan isu saya nak bahaskan di sini betapa besarnya defisit. 25% itu besar tu betul. 25% daripada pendapatan kerajaan 448 juta. 112 juta lebih kurang 25% lah ya daripada pendapatan kita ya. Jadi Datuk Pertua, saya bukan mempersoalkan tentang betapa besarnya defisit, tetapi aplikasi defisit tersebut yang nak saya bentangkan ataupun yang nak saya bahaskan. Kerana defisit yang besar, peruntukan yang besar
yang dibagikan dalam Belanjawan Negeri Sembilan 21 itu mesti tepat kepada kumpulan sasarnya, kerana kita tidak mahu nanti peruntukan besar, tetapi kumpulan sasar yang nak kita bantu, kumpulan sasar yang nak kita tolong, dia terlepas pandang. Ya? Jadi ini perlu kita buat. Lagi satu pandangan saya, Datuk Yang Pertua, ialah dasar belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan Yang Berhormat Sekamat tempoh hari, dia banyak kepada dasar policy of containment dengan izin, dan dia tak banyak menyentuh kepada policy of the recovery. Dia mesti ada gandengan yang baik, Datuk Betul. Ya? Kita nak mengawal keadaan COVID-19 dan kita membantu rakyat kerana terkesan dan juga mereka menderita akibat kesan COVID-19 ini. Tapi dalam masa yang sama, Datuk Betul, membantu ada tahapnya. Tetapi kita mesti berusaha untuk kita, bagaimana untuk kita membangunkan semula, agar kita tidak sentiasa memberi ikan kepada orang, lama-kelamaan ikan dalam freezer kita dah habis, itu betul. Kita perlu cari macam mana punca nak menambah ikan, supaya ikan-ikan yang kita tangkap, ikan-ikan yang kita dapat ini nanti, dapat kita terus bagi kepada rakyat. Dapat kita terus bantu rakyat yang memerlukan bantuan. Ini perlu. Dan perlu juga saya katakan di sini bahawa perkali gini yang saya buat kajian di Negeri Sembilan pada 2019, Datuk Yang Pertua, ialah, saya tak ada latest figure, dia perkali gini kepada bandar dan luar bandar, dia telah mula menampakkan pembesaran yang telah pun melebar yang begitu banyak, sampai sehinggakan kepada perpuluhan 391%, Datuk Betul. Ini suatu perkara yang perlu kita lihat, kerana jika kita gagal meninjau dan menganalisa perkali gini pendapatan luar bandar dan bandar, kita nanti akan gagal untuk mencari kumpulan sasar dan membantu mereka. Perkali gini ini, Datuk Betul, ialah Gini coefficient kalau kita dalam bahasa Inggeris dia. Kalau kita lihat betul-betul bahawa ini perlu kita pastikan supaya jurang ini jangan dibagi terus meluas. Jurang ini jangan kita bagi dia terus melebar. Kalau perlu kita cangkukkan luar bandar ini supaya dia turut bersama-sama dengan kita, supaya jangan terus hanyut. Kerana kalau hanyut terus nanti, maka amat susah dan paling sukar sekali untuk kita mengembalikan supaya jurang ini dapat kita dapatkan. Jadi saya harap supaya pihak kerajaan, apa jua yang ada dalam bajet yang bakal diluluskan nanti, kita pastikan supaya jangan lupa kepada isu bahawa perbezaan pendapatan di antara luar bandar dan bandar ini telah mula melebar dan terus melebar. Kalau dibandingkan pada tahun 2016, dia tak begitu besar dia punya jurang ataupun dia punya gap. The Gini coefficient gap between this rural and the urban area tak nampak besar sangat, Datuk Betul, dengan izin. Ya? Jadi saya harap supaya ini dapat diperbetulkan, ya? Supaya apa jua bantuan yang dibuat oleh agensi-agensi kerajaan, termasuk agensi daripada Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri mesti membawa kepada isu ini. Kerajaan negeri mesti guide kementerian-kementerian, yang kementerian kadang-kadang tak tahu. Banyak ni dalam bajet persekutuan yang diluluskan baru-baru ini, diluluskan pada dasarnya, tetapi kalau tidak diberikan dia punya panduan untuk kementerian dan juga untuk pihak kebangsaan, pihak pusat untuk membuatkan suatu pembahagian, kerana dia yang paling penting, Datuk Yang Pertua, ialah dia distribution of wealth. Dia must distribute equitably, Datuk Yang Pertua, dengan izin, ya, supaya jangan ada orang yang dapat bertimpa-timpa dapat, Datuk Yang Pertua, tapi ada orang yang tak dapat memandang saja. Ya. Jadi ini yang saya minta supaya kepada kerajaan negeri Yang Berhormat Sekamat dan rakan-rakan Exco pastikan, ya, supaya ramai yang menderita. Luar bandar susah, Datuk Betul, tapi alhamdulillah lah, ya. Alhamdulillah sekarang harga kelapa sawit, dia punya tandan bersih di kebun pun dah melebihi 500, ya. Ada dengar tadi katakan dah dekat sampai 700, tak tahu. Tapi ini musim lawas. Musim buah tak ada, betul-betul. Tambah pula musim hujan. Dia bukan kerana
dia harga tu meningkat disebabkan oleh permintaan bertambah-tambah, walaupun ada peningkatan pertambahan dalam CPO kita, yang mana negara India telah memulihkan semula hubungan pembelian minyak kelapa sawit mentah daripada negara Malaysia. Dulu dia tak nak beli, kurangkan kerana masalah-masalah hubungan antarabangsa antara Malaysia dengan India, tetapi sekarang dah nampak pulih. Walau bagaimanapun Datuk Putuk, bukan semua orang ada kebun kelapa sawit. Bukan semua ada orang kebun yang besar. Ya? Jadi kita mesti lihat bantuan-bantuan. Kalau boleh, bantuan yang sedia kala ini diperkasakan. Saya amat gembira mendengar bila Yang Berhormat Sekamat mengatakan tempoh hari dan seperbentangan hari Jumaat bahawa akan ditambah bantuan orang tua. Okay? Orang tua ke apa tak tahu, RM50 kan kita tambah. Bagus. Ya? Tapi patut tambah lebih lagi, babi. Ya? Tambah lebih lagi. Ya? Untuk masa 6 bulan inilah ya, kita tambah. Masa orang susah kita bagi. Besok, okey. Ya? Kita tambah lagi. Tapi tambah bukannya daripada, tambah ambil daripada peruntukan-peruntukan lain.